Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kerana hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kelas matematik PDPR, matematik tahun 5. Jadi cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan seterusnya dapat memberi tumpuan pada kelas hari ini. Jika minggu lepas kita belajar tentang tajuk iaitu tukar nombor bercampur kepada peratus dan juga peratus kepada nombor bercampur. Hari ini kita sambung kepada masih lagi melibatkan nombor bercampur atau juga peratus. Hari ini kita nak kira berapakah kuantiti atau nilai daripada peratusan yang diberi. Okay. Kita tengok buku teks muka surat 82, diharap semua sekali telah bersedia. Okay. Okay, tengok pada muka surat ni, okay, cikgu terus pergi kepada Word yang mana cikgu dah copy paste. Okay, tengok sini. Okay, berapakah kuantiti, berapakah peratus, buku teks muka surat 82. Okay, kita tengok soalan. Okay, saya menghasilkan corak rama-rama dan kumbang kura-kura. Okay, budak perempuan ni dia telah menghasilkan corak rama-rama pada di atas kertas yang berpetak. Okey, yang berpetak. So, dikata kat sini 168% petak telah diwarnakan. Nyatakan bilangan petak yang telah diwarnakan. Okey, dia kata dia dah warnakan 168 petak. Okey, bukan. Dia dah 168% petak dia dah warnakan. Okey, dia dah warnakan 168%. Okey. Jadi kita tengok di sini Kita tengok sini bagaimana cara kita nak menyelesaikan ni soalan ni. Okey. Bila kita lihat di sini, okey, kita nampak petak ni tadi, kita nampak petak ni. Okey, kertas dia ni tadi semuanya ada petak dia, ada petak. Kita kena tahu dalam kertas ni tadi berapa jumlah keseluruhan petak yang ada. So, perkara pertama kita tahu jumlah keseluruhan petak yang ada. Okay, untuk satu kertas. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kita kira sebenarnya sini, dia ada panjang 10, lebar 10. Bermakna pada kertas tu dia ada 100 petak. Okey, dia ada 100 petak. Itu kita kena kenal pasti ada berapa petak dalam ni. Kita tak boleh terus ambil 168%, jawapan ni 168. Kita kena tahu bilangan petak yang ada dalam satu kertas ni. Jadi kita tengok sini 168% petak. Jadi kita tengok cara pertama lah. Ini cara pertama yang macam dibagi ni tadi. Kita tengok dekat sini. Dia kata 168% bila kita tukar, kita sebenarnya adalah 100% tambah 68%. Okey, kita cari satu persatu. Mula-mula kita cari untuk 100% ni dulu. Kita tengok. Okey, kita cari untuk 100% ni dulu. So, untuk 100% ni tadi 100/100. Jadi kita ada berapa petak? Ada 100 petak. Jadi kita darab 100. Jadi dekat sini kita potong 100 darab 100. Dekat sini ada 100 petak. Okey. Kemudian kita cari pula dalam 68% ni berapa petak dia. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, cari 68%. Jadi 68/100. Okey, kita darab dengan 100 petak juga. Sebab satu kertas tu dia ada 100 petak. Jadi potong sifar. 68 darab 1 adalah 68 petak. Okey, ini bukan 68%. Sorry cikgu silap. Ini bukan 68%. Okey, 100 petak. Alright. So, 100% tadi ada 100 petak. 68% ada 68 petak. Jadi, jumlah petak dia yang dah diwarnakan adalah
100 tambah 68 dapat 168 petak. Okey, nampak? Ini cara yang pertama. Okey, cara satu bagaimana kita nak cari petak. Jadi kita tengok cara yang kedua pula. Okey. Cara kedua kita pakai cara macam dia tunjuk ni sini. Okey, jadi cikgu terangkan kat sini Kita yang dah diwarnakan 168%. Jadi dalam satu kertas lukisan, okey. Dalam satu kertas lukisan ni ada 100 petak. Satu kertas lukisan ni ada 100 petak. Ini ada 100 petak. Jadi kita kena darab dengan 100 petak. Jadi kita tak boleh darab dengan ni 100, ni 100 jadi 200, tak boleh. Kita kira sebagai ambil satu je. So, bila penyelesaian dia tengok ni sama juga macam penyelesaian yang ini. Cikgu tunjuk sini. 168%, kita kena darab dengan 100 petak. Okey. Jadi bila kita buat 168 tukar jadi per ratus, dia akan jadi per 100. Dia akan darab dengan 100 petak. Jadi kita potong sifar. Okey, tengok kalau sini satu sifar sini, satu sifar sini, satu sifar. Okay. So, jumlah dia adalah 168 petak yang telah diwarnakan. Okey, nampak? Jadi dekat sini perkara yang penting kamu kena tahu adalah cari bilangan petak ni. Dalam petak ni ada berapa. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, sambil cikgu tunjuk ni kamu buat sekali, conteng sekali supaya kamu nampak dan kamu faham. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua dalam buku teks. Alright, kita tengok sini. Contoh kedua, kita baca soalan dulu. Okay. Kotak B berisi 125% botol air mineral daripada kotak A. Berapakah bilangan botol air mineral di dalam kotak B? Okey, maklumat ni kita kena tahu. Kotak B berisi 125% daripada kotak A. Nampak? So, jadi soalan dia tanya berapakah air mineral dalam kotak B. Jadi maklumat yang diberi di sini adalah 125%. Okey, sekejap. Bukan. Kita tukar. Ni dia. Okey, macam ni. So, soalan dia nak suruh cari kotak B. Ni kotak B dia suruh cari. Tapi maklumat yang dia bagi kotak B ni adalah 125% daripada kotak A. Nampak kat sini. Okey. Jadi, kita tengok kotak A ada apa? Kotak A ada 24 botol je. Okey. Kotak A bermakna kotak A ni dia ada 24 botol sahaja. Jadi, kotak A ni 24 botol maknanya A ni 100% lah. Okay. Jadi penyelesaian dia sama je, penyelesaian dia macam penyelesaian yang ada dalam gambar rajah yang dalam buku teks ni. Okay. Bila kotak B dia ada 125% daripada kotak A, apa yang perlu kamu buat adalah yang pertama 125% ni kita tukar jadi pecahan. Tukar jadi pecahan dia akan jadi 125 per 100. Okey, daripada kotak A bermakna 125 per 100 kena darab bilangan dalam kotak A. Kotak A ada berapa? Ada 24 botol. Okey, ada 24 botol. Nampak? Okey, macam ni cara penyelesaian ni. Okey, daripada sini kita boleh selesaikan. Okey, kamu boleh buat macam yang tunjuk dalam buku teks ni. Kita tengok dalam buku teks ni. Ini dia pecahkan. Yang ini, yang pertama ni 100% diasingkan. Ini 25%. Nampak? Jadi 100 daripada 100 dipotong sifar 1 per 1. Maknanya 1 darab 24 dia dapat 24 botol. Manakala yang ini 25 per 100, cikgu dah ajar sebelum ni 25% kalau pecahan dia adalah 1 per 4. 1 per 4 ni pula dia boleh permudahkan dengan 24 botol.
Okey, nampak ni dia potong sini jadi 6. So, ini adalah bersamaan dengan 6 botol. Jadi, jumlah dia adalah 30 botol. Ini cara penyelesaian yang pertama. Okey, cara penyelesaian yang pertama. Kita boleh buat macam ni. Okey. Cikgu ulang balik Cikgu ulang balik penyelesaian pertama. Cikgu tunjuk dekat bawah ni. Okey, cikgu senang supaya kamu nampak. Okey. Okey, kita buat macam ni. Ni cara satulah. Kita mana lah. Okey. Sini cara satu ikut yang dalam contoh buku tu diasingkan jadi 100/100 kena darab dengan 24 daripada kotak A. Kemudian dia tambah 25% darab juga 24 dari kotak A. Okey. Lepas tu diselesaikan yang ini 100/100 darab dengan 24. Jadi ini kita boleh potong sifar. So dia akan dapat untuk yang ini adalah 24. Lepas tu ni kurungan lagi sebab kita tak selesaikan lagi. Tambah yang ini pula dia akan jadi 25/100 darab dengan 24. Okey, yang ini tu kita dah ingat cikgu tunjuk pada contoh itu 25/1 sama dengan 1/4. Kalau kita dah hafal, kita boleh terus buat sahaja. Lepas tu 4 dengan 24 ni boleh permudahkan. Sifar 4 ni kita potong jadi 1, ini kita potong jadi 6. Jadi 1 darab 6, 6 makna 24 tambah 6 sama dengan 30 botol. Okey, ini contoh yang dalam buku teks. Okey, kalau siapa-siapa yang mungkin dia mahir atau dia laju, dia boleh terus buat macam ni saja. Kita ambil yang 125/100 darab 24. Okey, dia boleh permudahkan terus. Bermakna dia boleh pakai sifar 5. Ataupun dia boleh pakai nak mudahkan kalau yang bawah dengan yang atas ni 100 dengan 24 ni dia boleh jadi pakai sifar 2. Okey, mana-mana yang ni lah. Okey. Kalau kita pakai ataupun terus sifar 25. Kalau sifar 25 bermakna ini automatik akan jadi 5. Okey. Cikgu pakai sifar 5 lah sebab ni 125 ujung 5 ujung sifar. Bermakna kita boleh pakai sifar 5. Iaitu macam ni cara cikgu buat pemasuhan. 12 dalam sifar 5 tak ada. Boleh hampir 10. Jadi 2 darab 5, 10. Nampak? Jadi 2 tolak sifar. Ini adalah 2. Jadi 2 sebenarnya dia adalah 25. Jadi 5 darab 5, 25. Ini dalam sifar 5. 2 darab 5 adalah 10. Sifar mana dia turun jadi sifar. Okay. So kita boleh pakai dalam sifar berapa lagi? Masih lagi dalam sifar 5. Ini cikgu potong 5 darab 5, 25. 4 darab 5, 20. Jadi, ini boleh permudahkan 4 dengan 24. 4 darab 1, 4. 6 darab 4, 24. Bermakna yang tinggal sekarang adalah 5 darab 6. Jadi, jawapan dia 30 botol. Okay. Ini cara pengiraan dia. Kalau ini kita asingkan dulu. Yang 100% dengan 25%. Yang ini cikgu direct terus buat. Okay. Kamu boleh buat mana satu. Yang memudahkan kamu. Tiada paksaan. Okay. So ini kalau kita nak cari kuantiti. Nanti kita akan boleh cuba buat dengan latihan-latihan yang lain. Supaya kita lebih mahir. Okay. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya kita tengok. Soalan yang seterusnya ni adalah. Dia dah bagi satu nilai tetapi kita kena dapat jawapan dalam peratus. So soalan ni dia adalah kepada cari berapa peratus. Okey. Bila kita nak cari peratus, benda yang pertama bila nak cari peratus kita kena ada pecahan. Kalau tak ada pecahan kita susah nak cari peratus. Dia kena ada pecahan dulu baru kita boleh buat peratus. Okey. Tengok sini. Azam saya nak simpan lebih.
simpanan bulan Mac dia target dia nak simpan RM70. Tapi dia dapat simpan sebanyak RM140. Jadi dia dah dapat lebih dari apa yang dia target. Okey. Jadi dekat sini. Berapakah peratusan wang yang berjaya disimpan daripada yang disasarkan? Dekat sini dia dah bagi tahu ni. Wang yang berjaya disimpan daripada yang disasarkan. Nampak? Dia dah bagi kat sini dah. Hint dia kat sini. Dia nak apa? Okey. Jadi kalau ikut soalan ni tadi dia kata apa? Dia nak berjaya disimpan daripada yang disasarkan, yang ditarget oleh dia. So dia berjaya simpan apa? Berjaya simpan yang berjaya ni 140, yang dia sasarkan 70. Bermakna banyaklah, lebih daripada apa yang dia target. So bermakna kalau yang sasar ini sepatutnya inilah adalah yang disasarkan ini adalah 100%. Nampak? Ini yang disasarkan ini 100%. Tapi bila kita nak cari peratus, kita kena buat dalam bentuk pecahan dulu. So macam mana pecahan dia? Kita tengok macam contoh yang ada dia bagi kat sini. Pecahan dia adalah wang simpanan bahagi wang sasaran. Nampak ni? So, So kita kena ada pecahan dulu. Jadi bila nak kena buat ni kena ada pecahan. Jadi pecahan dia adalah untuk nak cari peratus. Wang simpanan yang berjaya disimpan mesti bahagi wang yang disasarkan. Nampak sini. Darab dengan 100%. So, wang simpan dia 140 yang berjaya simpan. Dia sasar 70. Lupa tanda ringgit. Darab 100%. Nampak? Buat kat sini. So, tengok sini. 140 per 70 sama. Bagi 100%. So, apa yang perlu kita buat adalah kita permudahkan dia. Sebenarnya kita nak permudahkan, atas bawah ni ada sifar. Jadi, potong satu sifar, potong satu sifar. Kita tengok 14 dengan 7 dalam sifir berapa? Ada jawapan 14, ada jawapan 7. Sifir 7. Jadi, 7 ni adalah 1 darab 1, 7. 2 darab 7, 14. Jadi, berapa peratus? 2 darab 100 bermakna dia berjaya menyimpan 200%. Kalau dalam bahasa lain adalah 2 kali ganda. Dia target 70, dia dapat simpan 140, jadi 2 kali ganda. 200% daripada apa yang disasarkan. Ni nampak macam mana kita nak cari peratus. Ini contoh ni. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang terakhir, iaitu contoh 4. So cari hitung peratusan pesanan 180 kotak pelitup muka daripada pengeluaran asal 80 kotak pelitup muka. Yang asal ni sebenarnya kilang biasa mungkin dikeluarkan sehari 80 kotak je. Asal 80 kotak. Tetapi dia hari tu dia dapat berjaya menyiapkan pesanan lebih daripada biasa, iaitu 180 kotak. So dia suruh cari berapa banyak peratus pesanan dia tu. 180 kotak tu daripada 80 ni tadi yang asal. So pesanan, dia dapat pesanan sebanyak 180. Asal dia, pengeluaran biasa-biasa dia cuma 80 sahaja. Jadi 80 ni sebenarnya pengeluaran biasa dia lah 100%. Jadi bila pesanan dia dapat lebih daripada yang asal, bermakna jawapan dia mesti lebih daripada 100%.
Jadi bila kita nak buat sini, dia dah bagi maklumat sini 180 pelitup muka daripada pengeluaran asal. Jadi macam tadi juga kita ambil 180 daripada yang asal biasa dikeluarkan darab dengan 100%. Okey. Alright, kita boleh permudahkan di sini. Macam contoh, sama contoh yang ditunjuk dalam ni. Okay, kita permudahkan dengan cara macam mana? Kita potong sifar ni dulu. Potong sifar ni, potong sifar ni. Okay, kalau dalam buku kamu tengok 180. Kalau dalam buku ni dia buat macam ni, tengok. Dia akan buat 18 ni. Dia dah potong dia dah potong. 18 dia buat darab dengan 100, dia bahagi dengan 8. Dia buat macam tu. Okey, dia buat macam ni. Jadi kalau dia buat macam ni bermakna sini dia permudahkan, nampak dia jadi 1800 bahagi dengan 8. Okey, 1800 bahagi 8. Ini dipermudahkan dengan sifar 8 ataupun kita boleh buat bahagi rumah ni tadi. Okey, ini cikgu terangkan pada contoh yang ini 1800 bahagi dengan 8. 2 darab 8 16. 8 tolak 6 20. Dia turun sini, okey, 20. Kemudian 2 darab 8 juga 16. Tolak ni macam biasa tak boleh, bagi sebelah 10, ini tinggal 1. 10 tolak 6 4. Turunkan ni ke bawah jadi 40. 5 darab 8 40. Habis. Bermakna dekat sini jawapan dia adalah 225%. Okay, nampak? Ini yang ini ditunjuk. Tapi yang cikgu buat ni pula, okey, cikgu nak ubah sikit. Cikgu buat cara bahagi. Cikgu nak potong-potong mudah dulu. Okey, 18 dengan 8. Okey, kita balik pada cikgu ni. 18 ni tadi cikgu dah potong sifar. So sekarang ni 18 dengan 8 cikgu pakai sifar berapa nak pakai ni Okey, kita boleh pakai sifar 2. Sifar 2 ini akan jadi 9 darab 2 18. 4 darab 2 8. 9 dengan 4 tak boleh lagi permudahkan. Okey, kita ambil 4 ni permudahkan dengan 100. 4 permudahkan dengan 100, kita boleh pakai sifar 4 sebenarnya. Okey, sifar 4. Kalau kita pakai sifar 4 bermakna ataupun kalau kamu sifar 4, okey, kita ambil sifar 2 dulu. Cikgu dah tahu dah boleh pakai sifar 4. Okey, 4 dengan 100 kita pakai sifar 2. Cikgu nak ambil sifar mudah. So 2 darab 2 4. 5 darab 2 10. Sini jadi 50, potong ni. 2 dengan 2 50 pun boleh. Sini jadi 1. Sini jadi 25. Nampak? So sekarang yang tinggal adalah 9 darab 25. Jadi bila kita selesaikan 25 darab 9, 45, 4, 18 campur 4, 22. Jadi jawapan dia 225%. Okey. Ikut bagaimana cara yang memudahkan kamu, tetapi kebiasaannya kita akan guna cara potong-potong ni lah. Tapi dekat sini yang penting adalah kamu punya sifar. Kamu punya sifar mesti pantas. Okey. Jadi itu saja untuk tajuk ini. Jadi cikgu cuba tengok ada tak contoh soalan lain. Okey. Untuk latihan kamu buat latihan cuba ini muka surat 83, soalan 1 dan 2 kita akan bincang balik dalam Google Meet kita nanti. Okey, kita akan bincang dalam Google Meet kita. Tapi sebelum tu cikgu nak cari soalan yang mungkin kita boleh cuba buat. Dia dekat bawah ni ada soalan-soalan ni, kamu sebenarnya boleh cuba, nanti kita akan bincang. Kita cuba ambil ni soalan nombor apa ni kita nak guna. Okey, kita ambil gini je, soalan nombor 11 ni. Soalan nombor 11 ni cikgu ambil. Okey, ini biasa soalan yang biasa nanti kalau dalam peperiksaan ke apa lebih kurang macam ni soalan yang akan keluar, dia tak akan keluar direct. Okey. Cikgu bawa ke sini dulu.
Okey, tengok sini Alright. Uncang teh A dan B. B ni ada kotak A ni ada 20 uncang teh. Tengok soalan ni A dia ada 20 uncang teh, manakala B ni tak ada. So dia suruh cari B, tapi dia bagi maklumat kotak B berisi 125% daripada kotak A. So dia tanya berapakah uncang teh dalam kotak B. Okey, jadi dia bagi sini maklumat ni kamu kena faham balik kadang bila jawab soalan kena tulis balik. A ada 20 uncang, B ni tak ada tapi dia kata 125% daripada A. So 125% kena darab dengan A. Jadi ayat matematik dia, jangan lupa ayat matematik dia. Sebelum nak ngira kena ada ayat matematik adalah 125% darab dengan A, iaitu 20. Ini ayat matematik dia. Okay, ataupun ayat matematik ni kamu boleh letak dulu dia macam ni, 125% darab dengan 20. Ini boleh juga. Lepas tu kita pergi pada penyelesaian. Okay. Kalau pergi pada penyelesaian, kita tukarkan serat ni 125. Sorry. Okay, tukarkan 125 jadi 125% darab dengan 20. So macam ni senang, kita tengok sini. Ada sifar, potong satu sifar bawah, potong satu sifar atas. Ini dah tak ada sifar lah, jangan potong. Okay, dia kena ada pasangan dia. So 10 dengan 2. Kita boleh permudahkan sifar berapa? Kita boleh permudahkan dengan sifar 2. Jadi ini akan potong jadi 5 darab 2, 10. Ini adalah 1 darab 2, 2. Jadi di sebelah sini dah habis. Tinggal bahagian ni dengan bahagian ni. Jadi kita boleh pakai sifar 5. 1 darab 5, 5. 2 darab 5 adalah 10. 2 tolak sifar, maknanya sini 25 bawa naik ke atas. So 5 darab 5 adalah 25. Jadi jawapan dia adalah 25 uncang. Betul tak? 25 uncang. Uncang. Kita dia nak dalam uncang. So 25 uncang dalam kotak B. Okey, ini contoh tambahan yang cikgu tunjuk berdasarkan kepada soalan yang ada dalam buku teks. Okey, tapi untuk kamu buat latihan, latihan ni muka surat 83 Isimak balik, betul tak? Okey, muka surat 83. Ni latihan kamu kena buat. Okey. Kamu kena buat soalan ni muka surat 83. Jadi cikgu tulis kat atas ni. Jadi latihan muka surat 83, nanti kita akan bincang dalam kelas GM yang seterusnya. So cikgu rasa itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Kita jumpa sebentar lagi dalam kelas GM pada pukul 9 dia. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.